UMNO Negeri Kelantan 4 peringkat. Kita ingin menyampaikan hasrat yang ditujukan kepada saya, terutamanya selaku Pengerusi Badan Perhubungan yang juga merupakan seorang ahli parlimen yang telah memenangi pilihan raya umum yang ke-14 baru-baru ini. Ini saya tak cakap keputusan saya lagi. Ini saya bagi tahu apa yang ditindaki oleh Badan Perhubungan UMNO Negeri ke semua peringkat. Seperti pimpinan UMNO Negeri Kelantan 12 bahagian daripada 14 bahagian yang meminta saya untuk mempertimbangkan agar menarik balik sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional yang ditunjangi oleh Parti PPBM. Ditunjangi maksudnya kerana Perdana Menteri hari ini adalah datangnya daripada Parti PPBM, maka ditunjangi oleh Parti PPBM. Ianya bagi menjamin kelangsungan pentadbiran negara yang lebih kokoh dengan memastikan kestabilan dan keselamatan rakyat haruslah, sewajarlah, semestilah diberi keutamaan. Pada hemat kami semua, kerajaan yang ada pada hari ini tidak berupaya untuk mengurus tadbir negara dengan baik dan tidak berjaya melaksanakan amanah yang telah diberikan dengan seadilnya. Kerajaan hari ini bukan dibentuk hasil daripada keputusan pilihan raya yang lepas, tetapi kerajaan hari ini dibentuk hasil daripada muafakat ahli-ahli parlimen yang telah memberi sokongan untuk membentuk kerajaan baru selepas runtuhnya Kerajaan Pakatan Harapan dengan memberi mandat kepada Yang Maha Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Melihat kepada corak pentadbiran kerajaan di bawah Perdana Menteri hari ini, menampakkan Parti UMNO akan menjadi semakin lemah pada pandangan rakyat keseluruhannya dan ahli-ahli UMNO khususnya. Ianya berlandaskan kepada beberapa perkara dan faktor yang berikut. Pertama, kita semua tahu bahawasanya dalam perbahasan belanjawan baru ini, ahli-ahli Parlimen UMNO telah memohon moratorium dan KWSP agar diberi perhatian secara serius. Dan ternyata kita menganggap, UMNO Kelantan menganggap bahawasanya kita seolah-olah tertipu dengan permainan kata-kata yang tidak mencapai matlamat yang kita kehendaki sebenarnya. Maka bertitik tolak daripada situ, kami sedar bahawasanya cadangan untuk meneruskan moratorium dan pengeluaran KWSP yang datangnya daripada suara-suara ahli-ahli Parlimen UMNO, kepimpinan UMNO sendiri. Oleh kerana cadangan ini adalah bertepatan dengan kehendak rakyat, maka sudah tentu gambaran yang dilihat berpihak kepada pemimpin UMNO dan Barisan Nasional. Itu kerajaan hari ini telah bersetuju pada peringkat awal tetapi tidak melaksanakan sebagaimana cadangan sebenarnya. Saya rasa sahabat-sahabat media sendiri tahu, bahkan sahabat media sendiri pun terlibat sama di dalam kepayahan mendapatkan moratorium ini dengan pelbagai syarat, dan apa yang kita nak supaya moratorium ini dibuat secara automatik. Yang mana kita semua ini kita lakukan dikehendaki, disuarakan oleh rakyat melalui pemimpin UMNO dan Barisan Nasional. Jadi ini adalah antara sebab ahli-ahli Parlimen UMNO perlu mempertimbangkan, dan saya sebut sini perlu mempertimbangkan ahli-ahli Parlimen. Dan saya juga terutamanya diminta oleh Badan Perhubungan untuk menarik balik sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Yang kedua berkaitan dengan pandemik COVID-19 yang kita lihat semakin parah. Melihat kepada penularan COVID-19 yang semakin hari semakin meningkat,
ini menggambarkan Kerajaan Perikatan Nasional hari ini gagal untuk menyediakan perancangan bagi menangani masalah ini. Kalau kita lihat banyak negara-negara lain, jiran kita, negara-negara jiran dapat mengawal penularan wabak ini, tetapi berlainan dengan di negara kita yang seolah-olah kita hilang kawalan dan hilang fokus. Ini menunjukkan kegagalan kerajaan di dalam erti kata menangani wabak COVID ini sebenarnya. Perancangan dan tindakan untuk mengurangkan, kita nak menghapuskan, tak boleh. COVID ini dah jadi sebahagian daripada kehidupan seharian kita, ya. Kita lihat langsung tidak ada kesan, malahan pembekalan vaksin pun sebenarnya kita tidak tahu, ya, bila akan dapat sampai dan digunakan, diedarkan untuk terutama sekali frontliners dan juga rakyat dalam negara ini. Manakala Singapura, kita tengok sebagai contoh, sudah memulakan program vaksinasinya, dan Indonesia juga sudah umum akan mulakan program ini pada 13 Januari pada tahun ini, tahun 2021. Tetapi kita tidak ada gambaran yang jelas pengumuman pun ke arah program vaksinasi ini dapat dijalankan di dalam negara ini. Pada berhubungan juga melihat bahawasanya pengangguran yang ada dalam negara kita ini pada tahap yang cukup membimbangkan. Semua setelah sedia maklum keadaan pengangguran semakin membimbangkan. Pakar-pakar ekonomi juga berpandangan sedemikian, dan keadaan ini akan berterusan sekiranya kerajaan yang bertakbir negara tidak stabil dan rakyat semakin terdesak dengan kuasa beli berada pada tahap yang rendah. Keadaan ini boleh membawa peningkatan pelbagai masalah seperti gejala sosial, kes-kes melibatkan rompakan, kecurian, samun, dan pelbagai masalah lagi yang akan timbul sekiranya masalah pengangguran ini tidak dapat diselesaikan. Dan kita melihat bahawasanya ianya menjadi akan bertambah pada tahun 2021 ini. Sekarang ini pun dah 800,000 pengangguran berlaku dalam negara kita, tidak mustahil akan menjejak kepada angka 1 juta lebih pada tahun ini. Seterusnya, kita melihat prestasi ekonomi semakin mengucuk. Kerajaan Perikatan Nasional hari ini yang tidak kukuh dengan majoriti yang tipis berbanding dengan pembangkang, kita dapat melihat secara jelas, berita dapat kita tengok hari demi hari, pelabur-pelabur asing tidak berminat untuk datang membuat pelaburan di dalam negara kita. Di samping langkah-langkah penjanaan ekonomi tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin, malahan banyak pelabur-pelabur yang sedia ada di dalam negara ini telah berpindah ke negara-negara lain, negara-negara jiran kita terutamanya. Ini berita ini dapat kita lihat hari demi hari yang sepatutnya tidak berlaku